senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia ana yang empunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid dikasihi sekalian, kita jumpa lagi dalam kelas pendidikan Islam bersama dengan Ustazah Azizah dari Sekolah Si Puteri Cyberjaya. Kita masih lagi dalam bidang fiqah, iaitu berkaitan dengan isu-isu perkahwinan untuk siri yang ke-6 pada hari ini, ya. Jadi kita baca tajuk apa ni? Lihat tu ada 4 petak, ya. Satu yang bercahaya lampu tu tajuk apa agaknya? Ya, tajuk berkaitan dengan poligami dalam buku teks pada muka surat 131. Dan pertama sekali, apakah dia maksud poligami? Poli berasal daripada perkataan Latinnya bermaksud banyak. Jadi ini bermaksud itu dia maksud poligami. Amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Jadi maksudnya banyak isteri lah, ya, di sini. Okey, tapi ada syarat-syarat dalam Islam yang kita akan lihat sebentar nanti. Berapa banyak isterinya tu pada satu masa. Okey, sebelum tu kita bincang dulu hukum poligami. Kalau kita tengok perkahwinan, perceraian, ada banyak hukum, harus, wajib, haram, makruh, semua ada. Tapi bagaimana pula dengan poligami? Okey, ada satu hukum sahaja, iaitu harus, ya. Harus berpoligami bagi lelaki yang telah cukup syarat-syaratnya dan yang ada sebab-sebab yang tertentu, ya. Seterusnya dalam buku teks kita ada spektrum ilmu, iaitu kelayakan berpoligami. Jadi bagaimanakah lelaki yang layak berpoligami tadi ni, yang boleh beristeri lebih daripada seorang. Okey, yang pertama, tidak melebihi 4 orang isteri. Jadi pada satu masa boleh beristeri 1, 2, 3 ataupun 4, ya. Ada dalilnya di situ. Dan apa-apa tidak berlebih daripada 4 orang. Kalau katakan sudah 4 orang nak kahwin lagi, tak boleh, ya. Dah kira haram yang keempat, tidak sah perkahwinan isteri yang kelima. Ya, 4 orang tadi okey, yang kelima tidak sah. Okey, jadi kat sini bermaksud tidak melebihi 4 orang, bukanlah mesti kena 4 orang, ya. Maksudnya di sini boleh maksimum 4 orang. Yang kedua, boleh berlaku adil daripada aspek fizikal, aspek lahiriah, ya, seperti menyediakan pakaian, menyediakan tempat tinggal, ya, rumah. Jadi biarlah adil, ya. Kalau rumahnya rumah banglo semua, teres semua. Jadi adil tu sangat perlu dalam berpoligami. Dan yang ketiga, mampu memberikan nafkah zahir dan batin. Maksudnya, ya, nafkah untuk isteri, untuk anak-anak dapat disediakan. Ini adalah untuk menjamin keluarga yang bahagia walaupun berpoligami, ya. Dan ianya akan memberi pandangan yang positif kepada institusi keluarga Islam, ya. Di sini ada info tambahan yang Ustazah akan kongsikan dengan anda semua yang tiada dalam buku teks, iaitu kesan poligami yang tidak mengikut syarat, ya. Jadi ada beberapa kesan kita lihat, ya, maksudnya kesan negatif lah kalau tak ikut syarat. Yang pertama, besarnya lebah belakang Ustazah ni, Okey. Yang pertama, mengundang kemurkaan Allah kerana tidak berlaku adil, ya, sebab Allah itu maha adil, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Jadi kalau berpoligami juga perlulah mengamalkan sikap-sikap tersebut, ya. Adil kepada semua isteri-isteri. Dan yang kedua, perasaan tidak puas hati akan muncul antara isteri tadi jika tidak berlaku adil, akan menyebabkan pergaduhan. Ini satu suasana, satu situasi yang tidak baik, ya, apabila isteri-isteri bergaduh kerana masalah-masalah dalam rumah tangga yang berpoligami tadi. Ketiga, anak-anak tidak dapat perhatian sewajarnya daripada keluarga, ya. Jadi kalau katakan terbiar, tidak diberikan kasih sayang, tak diberikan nafkah yang sewajarnya daripada bapa tadi yang berpoligami, menyebabkan anak-anak rasa tidak dikasihi, rasa tidak diberi perhatian. Ini menyebabkan masalah kepada anak-anak, ya, masalah dia punya emosi dia terutamanya.
Dan yang terakhir, ancaman azab ke atas suami yang tidak berlaku adil. Ini adalah hadis yang menyatakan jika seseorang itu dia berpoligami, tidak adil kepada isteri-isterinya, akan dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam keadaan bahu dia sengit sebelah, ya, sebab tidak berlaku adil. Dan di sebalik poligami yang diharuskan dalam Islam itu pasti ada hikmahnya. Ini juga adalah info tambahan yang Ustazah tambah, ya. Kenapa agaknya diharuskan berpoligami. Okey, yang pertama akan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sebab apa? Di sini ada, ya, masalah-masalah yang dapat diatasi dengan berpoligami. Jadi jika berpoligami mengikut syariat Islam, insya-Allah akan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak, ya. Untuk menyambung keturunan, jika terdapat isteri yang katakan tidak boleh memberikan zuriat, ya, mandul, mungkin dengan berpoligami boleh menyelesaikan masalah ini, iaitu mungkin suami dia dapat anak juga walaupun dengan isteri yang seterusnya, yang kedua, ya. Jadi tapi tidak semestinya, ya, ada juga ramai yang berbahagia walaupun tidak dikurniakan zuriat sehingga ke akhir hayat, tetap juga berbahagia, bergantung kepada individu, ya. Membela anak yatim dan wanita. Maksudnya kalau terdapat anak-anak yatim, ya, maksudnya wanita ni wanita yang sudah janda, ya, kematian suami dan sebagainya. Jadi dikahwini wanita tadi untuk membela nasibnya dan membela nasib anak-anak yang dipanggil anak yatim tadi, supaya kehidupan mereka lebih lagi terjamin, ya, pelajaran terjamin, kehidupan terjamin. Dan yang terakhir, untuk mengelakkan diri daripada maksiat. Jadi untuk mengelakkan maksiat, ya, perkahwinan satu yang dihalalkan dalam Islam, manakala maksiat adalah sesuatu yang haram, ya, yang tidak boleh lakukan, ya. Baiklah, nampaknya sekian sahaja untuk tajuk poligami pada hari ini, tajuk yang pendek dan ringkas. Semoga semuanya faham dan mendapat manfaat, insya-Allah. Ustazah doakan anda semua terus berjaya dan cemerlang, terutama dalam peperiksaan yang akan anda hadapi. Dan jangan lupa untuk klik subscribe pada channel Ustazah dan juga sebarkan dengan rakan-rakan sekiranya ia bermanfaat, supaya sama-sama kita dapat ilmu pada hari ini, ya. Dan kata-kata semangat untuk anda semua. Jadilah seperti batu karang di tepi pantai, tetap utuh walau sering dilanda ombak dan badai. Ya, cantik batu karang tapi utuh dan kuat, tidak rapuh, tidak mudah patah walaupun dilanda ombak badai yang kuat. Sekian sahaja untuk kelas kali ini. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.